Malam ni kita bawakan lagi satu kumpulan. Kumpulan lagi. Empat jejaka. Betul tak? Empat jejaka. Nak kata bujang tak bujang lah. Tapi ganteng-gantengnya pacarku. Tapi yang pasti bukan pacar Mama. Mama nak letak mana yang Kelantan? Mama nak letak mana yang Indonesia? Walau Mama. Walau Kelantan Indonesia. Mana tahu Mama nak cari yang Pak Perak pula. Aduh, Kak Perak pula. Siapa tu? Entah, tak tahu. Ada. Okeylah, tanpa melengahkan masa, ramai pendengar-pendengar kita dah tak sabar menunggu siapa artis kita pada malam ini kan. Mereka dah macam tak sabar nak dengar kumpulan mana ni kan. Mungkin baru pertama kali mendengarkan ataupun terdengar ataupun ternampak nama kumpulan ini kan. Tapi untuk makluman anda, mereka dah pun orang kata berada dalam industri ni lebih pada 10 atau ke 11 tahun macam tu lah lebih kurang. Sama dengan umur dunia Muzik FM. Okay, jadi kita tanpa melengahkan masa, ini dia bersama dengan kami pada malam ini kita ada kumpulan Status. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak. Okay. So jadi kita nak biar orang kata semua pendengar-pendengar kita tahu, kita punya pendengar-pendengar kenal, kita nak minta seorang demi seorang perkenalkan diri terlebih dahulu. Berasal daripada mana, mungkin boleh berkongsi umur dan status lah kalau nak. Dah nama kumpulan Status kan, jadi kenalah berkongsi status. Kalau nak berkongsi lah. Tak nak berkongsi tak ada masalah. Dijelaskan tak paksa, cuma berharap saja. Boleh macam tu. Okey, jadi kita nak mula dulu dengan kita punya yang utama lah. Dia biasa mana-mana dia akan di hadapan, iaitu vokalis kita. So kita nak perkenal dengan kita punya penyanyi Wafi. Hai Wafi. Hai. DJ Laska. Ya saya, kenapa? Dia panggil saya DJ Laska. Ya saya, kenapa? Macam ada pertanyaan nak tanya kan. Apa khabar Wafi? Alhamdulillah. DJ Laska macam mana? Alhamdulillah sihat. Malam ni nasib baiklah berkesempatan untuk bersama dengan kumpulan Status lah. Sebab kalau ikutkan minggu lepas tu saya dah start berniaga sebenarnya. Kan kadang memang tak dapat lah. Tapi alhamdulillah malam ni demi untuk melancarkan ataupun nak bagi segmen ni berjalan dengan lancar, tak apa, saya sanggup untuk bercuti daripada berniaga hari ni. Nampak? Hebat. Pengorbanan tu. Ya, betul. Tak adalah. Okey, saja je. Okey, jadi jom kita nak berkenalan dulu dengan Wafi. So Wafi, boleh kenalkan pada pendengar-pendengar kita berasal daripada mana, umur dan status. Silakan. Okey, saya Wafi Saham. Berasal, kalau ikutkan IC saya ni di Kelantan, tapi saya dibesarkan di Negeri Sembilan. Okey, dan umur saya 30-an lah. Sama lah kita. Geng 30 lah ni. Geng 30-an. Jadi itulah. Okey, itu dia. Dan saya laku status. Status dia. Itulah statusnya. Statusnya dia kumpulan status, penyanyi kumpulan status. Itulah status dia. Pandai-pandailah korang cari sendiri kan. Nampak dia tak nak bagi tahu kan, tak apalah, kita tak paksa pun. Walaupun kita dah tahu. Kan DJ tak tahu. Kalau DJ tak tahu, Mama tak tahu, sudah. Ada apa yang tepi? Apa yang tepi ya? Okay. Nanti kita bila off air, kita ada. Okey, jadi kita nak balik kepada seterusnya yang ada bersama dengan kita juga, kita punya gitaris. Zul. Hai Zul. Hai.
Okey, saya Zul selaku gitaris untuk Status. Saya berumur awal 40. Saya jujur jadi kan. Bukan muda. Tadi kata muda, paling muda. Paling muda daripada bawah ke daripada atas tak tahu dah tu. Yelah muda ya. Mama lagi tua. Alhamdulillah Mama menyelamatkan saya. Jangan takut. Mama memang tua. Jujur. Mama jujur ni. Okey, saya berasal daripada Kuala Lumpur. Tang mana tu? Tang mana Kuala Lumpur tu? Kuala Lumpur, saya di Setiawangsa. Oh, Setiawangsa jauh. Setiawangsa. Okey. Itu je kot. Okey. Dan Status status tak sama tak Mama. Dia Status saya punya ada isteri 2, anak. Isteri 2 anak. Isteri 2 anak. Mama jangan suspend Mama. Mana lah tahu dia nak buka cawangan. Mama dah tahu kan. Nampak? Dia jangan Mama. Kita kena poker. Kita tahu dia punya jawapan. Nampak? Kalau mama isterinya mesti Mama dengar kalau suami cakap macam tu. Cakaplah saya ada isteri yang tersayang, anak 2 gitu. Nampak bila seorang mak marah. Main dengan Mama. Seorang mak marah habis. Tu saya punya isteri kat luar dengar statement saya pun dia melompat juga tu. Sebab tu Mama seorang wanita, Mama faham perasaan seorang isteri Kan. Okay, jadi selain daripada tu kita ada juga kita punya bassist Muiz. Ya, saya. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Soalan yang sama. Saya Muiz selaku bassist. Umur saya dalam 30 belasan lah. 30 macam mana tu 30 belasan? 30 belasan. Tak pernah dengar lagi 30 belasan. Silap. Dan status saya dah berkahwin, mempunyai seorang anak dan on the way lagi seorang akan keluar tak lama lagi. Alhamdulillah, on the way akan datang. Bagus. Tunggu PKP. Ini pasal PKP lah Tak duduk rumah kan. Yalah. Tu biasa. Pewaris. PKP kat sini kan. Okey, dan seterusnya kita ada seorang lagi, kita punya drama. Drama. Amir. So silakan. Saya Amir, selaku drama. Saya bujang, berumur 30 santai macam tu. Jangan santai sangat. Kenapa bujang? Sebab saya tengah tunggu perempuan pinang saya, Mama. Berapa hantaran? Hantaran dia tengok kalau bola baling dia turun harga lah. Tak ada lah. Tapi sebab saya tunggu perempuan pinang saya, sebab saya lelaki yang baik, beriman, sembahyang saf depan sekali. Tak ada main belakang-belakang. Alhamdulillah, tak ada orang puji diri baik. Tak ada jodoh. InsyaAllah ada. InsyaAllah. Kan, mana tahu ya ada pendengar-pendengar tengah dengar ni kan. Belum sampai. Pendengar tau. Kan, ramai yang tengah dengar ni kan. Nanti kan mesti ada, mana satu mana satu mesti mereka Google cari mana satu Amir ni. Padahal cari sendiri yang mana kan. Biasa orang kata yang mana yang belum ke depan tu itu mungkin lah dia agak bujang kan.
Yang dah ke depan tu faham sendirilah. Yang ke depan apa tu? Perut dia. PJK. Betul tak DJ? Ada. Okay, itu dia 4 orang ahli kumpulan status. Okay, sekali lagi saya beritahu kita ada Wafi vokalis, Zul gitaris, Muiz bassist dan juga Amir itu drama. Amir drama. So jadi saya nak tanya lah, siapa-siapa je lah nak jawab boleh jawab je lah. Boleh bagi tahu kepada pendengar-pendengar sejarah tertubuhnya kumpulan status ini dan bila ditubuhkan. Zul. Tanya Zul. Zul jawab Zul. Saya jawab okey, status secara rasminya pada tahun 2010 secara rasmi lah, tapi kita set up tu sebelum tu lagi. So dalam pada tahun 2010 tu kami sebelum serius dalam muzik ni memang nama bukan status lah, sampai kami diberi nama status ni oleh arwah Abang Jimmy, pemain bass kumpulan Samudra. So, dia bagi nama, sampaikan dia monitoring kita orang lah daripada permainan semua, dan dia serahkan kami kepada Kuantai Studio and Production oleh Burn Crossfire. So start pada 2010 kami keluarkan satu single album pertama yang ada 5 lagu dalam tu, antara yang pernah hit pada tahun 2010 Yusarima tajuk dia. Okey, dan dalam pada 2010 kalau ikutkan sampai 2021 ni dah 11 tahun lah kan. So ada macam-macam lah halangan, show lah, material untuk lagu baru, sampai kepada hari ini kami keluarkan single album kedua kami yang ada muatkan 2 buah lagu. Yang ada sekarang ni adalah ahli-ahli yang final untuk status. Ahli-ahli yang final. Yes, final dan teruslah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi macam mana pemilihan nama kumpulan status tu? Macam mana boleh terciptanya status tu? Atau ada makna-makna ke? Sebenarnya pada sebelum 2010, saya ingat katanya 2008 macam tu lah. Arwah ni lah, Abang Jimmy ni kan. Dia, nama kita sebelum tu B-Fly. So B-Fly tu macam tak sesuai lah. Dia cakap macam band yang tak sesuai dengan konsep yang kita bawa tu. So kebetulan pada waktu tu kami memang mempunyai status diri yang masing-masing tu. Itu yang dia kata status kan. So ejaan dia asalnya STATUS. Status. So 2020 kita start rebrand dengan tukarkan belakang S tu jadi Z. Faham. So mana kata sebabkan status masing-masing jelah untuk ambil perkataan status tu kan ya, ada setengah-setengah band dia akan gunakan mungkin maksud yang orang kata daripada nama kumpulan tu ada mungkin penggunaan ejaan nama masing-masing dia ambil sikit-sikit kan. Okey, faham. Pada waktu tu boleh cakap semua belum berumah tangga, tapi bukan status rumah tangga, dia status perangai ni sebenarnya. Kejap datang, kejap tak datang kan, kejap demam, kejap tak demam, sakit jari, tu jadi status. Okey, faham. So orang kata degil lah kan. Biasalah orang muda kan. Muda. Dia ada je alasan ni kan, bila panggil ni kan demam, sakit, datang lewat. Itu biasa kan. Orang muda lah ni tak ada lah kan. Sekarang ni lah masing-masing dah berumah tangga, walaupun tinggal seorang je lagi, masih lagi menunggu katanya kan. Katanya lah, tapi tak tahulah sebenarnya lah. Ada. So jadi macam mana pula orang kata perkenalan di antara ahli-ahli kumpulan?
Ini saya kena cakap sikit lah. Asyik saya je cakap kan. Sebab apa bukan. Saya yang terawal dalam status lah. Untuk soalan ni saya rasa saya kena jawab lah. Okay, kita asalnya memang kita tak kenal sama kita pun sebenarnya. So dia dalam proses nak dapatkan chemistry satu band tu kan. So kita kenal atas kawan kepada kawan macam tu. So sampai kita cuba berkawan dengan sampai ahli yang sekarang ni lah. So kita dah kawan yang ahli yang sekarang ni pun sebenarnya dah 10 tahun jugalah. 10 tahun. So maknanya ahli yang ada sekarang ni memang tak pernah bertukar lah. Memang daripada 2010 sampai sekarang. Ataupun... Yang bertukar tu 2010 tu sebenarnya kita ada line up yang betul lah. Cuma disebabkan status masing-masing pada waktu tu kan. Itu yang jadi bertukar dan kita tetapkan sampai kita dapat jumpa pun jodoh kan. So masing-masing atas minat yang sama dan nak berikan komitmen atas music status ni lah. So okay lah, Alhamdulillah lah kan. Sebab yelah kita faham kan kadang-kadang kebanyakan lah, boleh dikatakan kebanyakan band di luar sana pun sentiasa walaupun kekal lama tapi ada masa dia akan bertukar penyanyi, bertukar ahli-ahli pemain muzik mereka kan. So jadi band tu memang kita macam orang kata selut lah bila kita tengok ada sebuah kumpulan ni dia dapat kekalkan ahlinya. Jadi di situ kita dapat tahu di mana semangat boleh dikatakan semangat kekeluargaan lah untuk sama-sama menaikkan kumpulan anda sendirilah. Bagus, teruskan bertahan. Kalau boleh, kalau rasa-rasa nampak lagi yang statusnya macam-macam, cepat potong kepala. Boleh kan. Okey. Kalau dari segi genre yang dibawakan oleh kumpulan status. Okey, kita minta Wafi terangkan. Itulah senyap kita tadi kan. Diam. Okey, untuk status ni kita berkonsepkan hard rock. Hard rock, okey. Hard rock. Jadi kena dengan jiwa-jiwa kami lah. Walaupun sekarang ni kalau kita tengok dekat Malaysia ni music rock ni dah makin meredup. Kita jadi aku jangan tanya apa perbezaan rock dengan hard rock? Rock dengan hard rock ni dia lebih rock, dia sama je dia punya ni, cuma macam nak cakap hard rock ni Head banging ke? Dia kalau nak katakan rock pun head banging juga. Itulah. Tapi apa beza rock dengan hard rock? Ada yang slow rock. Anda sebagai seorang penyanyi, apa perbezaan antara hard rock dengan rock? Sebab kita sebagai DJ nak tahu juga apa beza hard rock dengan rock ni. Sebab macam sama rock, tapi kenapa the hard rock macam, mungkin kalau hard rock yang kita dengar kat luar negara, hard rock diorang mungkin bawaan macam underground, bunyi-bunyi yang agak lagi kuat lah. Hard rock tu dia macam ke metal sikit bang. Metal kan? Dia ada ke metal sikit. Kalau rock dia, genre dia ada slow rock, ada ballad rock. Ballad rock, yes. So hard rock ni dia tengah-tengah. Tak ballad sangat, tak metal sangat. Dia tengah-tengah. Okay. Sebab rock ni dia macam mother rock. So bawah pecahan dia tu dah terlalu banyak dia pecah-pecah. Pecahan banyak. Okay, faham. Yang rock kan tak ada yang lembik-lembik lah kan. Dia keras. Ada rock leleh nama. Rock lembik. Rock kapak. Rock kapak. Slow rock. Apa ada bapa slow rock? Rock cinta jiwa. Ada lagi satu DJ. Korok. Tapi kan penyanyi-penyanyi rock ni boleh ke bawa lagu dangdut? Boleh, tak ada masalah. Boleh? Macam saya pun sebelum ni pun memang saya pun banyak lagu yang saya saya nyanyi. Apa penyanyi dangdut? Cuba nak dengar lagu dangdut sikit. Tak nak yang biasa-biasa, yang viral-viral, nak yang lain. Nampak? Dijelaskan dia memang kejam. Dia memang kejam orang dia.
Tapi dalam ni dah Apa? Sikit lah. lama dah saya nyanyi lagu tandu. Tak ada alasan kena sekarang. Kita Cepat. tak dengar Okey. daripada rock ke dangdut. Okay, kita memori daun pisang. Itu dia. Itu je. Wah, kalau jangan jelaskan pun boleh. Memori daun pisang. Itu pun ya. boleh. Alah, itu lagu lama. Belum sempat Mama nak gerudi. Macam mana? Mama nak gerudi ni. Mama nak gerudi apa tu? Jangan gerudi sangat Mama. Habis tu, sikit je dia nyanyi. Kan? Tak apa. Sikit. Dia tak nak bagi yang tu tak apa Mama. Tunggu nanti di akhir segmen kita bagi dia nyanyi lagu lagi. Dia bagi sikit siap dia. Kena belanja ni. Kan? Itu di akhir rancangan. Biar pendengar tunggu. Betul. Jadi kita nak pendengar-pendengar semua tunggu sampai ke penghujung segmen nanti, kerana di penghujung segmen kita orang kata kita nak apa? Kita nak nak suruh artis kita, penyanyi kita tu nyanyi secara live. Live. Unplug lagi Unplug Boleh. kan? Kan? Okay, semua masing-masing dah siap kan? Masing-masing dah siap gitar, dah siap. Nampak dah tu bass. Nampak seorang tu dah set drama dah tu. Tak ada gurau je. Kan? Okey lah. Sebelum kita teruskan lagi untuk bertanya, saya nak bacakan lagi ada komen-komen daripada rakan-rakan pendengar kita di Facebook DJ Laskar DMFM. Daripada Lukman Lucky Lock, antara pendengar dari Indonesia. Assalamualaikum DJ Laskar, selamat malam, selamat bertugas dan moga sihat selalu. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya Lukman Al-Hakim dari Indonesia. Request lagu penantian Sia-Sia dari Syahrian Syarif. Salamnya buat Mama Rosita Sabani. Mama Rosita Sabani dan teman-teman yang mendengarkan Dunia Music FM aja. Terima kasih, sama-sama. Kemudian daripada Oli Mokomichi, Assalam Abang DJ, mantap DJ Laskar. Dan Mama tak ada DJ, Mama tak ada DJ, Mama saja. Mama Rosita Sabani, selamat malam, salam ceria. Kenapa abang kita asyik sexual je ni? Jangan cakap. Itu biasa, sexual tu biasa. Sebab kita ke udara tak ada teks. Jadi kita memang apa yang ada dalam fikiran kita je, tiba-tiba je dia tersexual. Lepas tu Oli pun minta, dia ada buat permohonan untuk dia minta sikit lah. Dia kata dia minta kepada semua, mohon doakan buat arwah family angkat dia yang baru saja menghembuskan nafas terakhir sebentar tadi. So kita sama-sama doakan semoga arwah Syuhidah binti Ismail semoga tenang dan sentiasa, semoga tenang dan berada, lupa pula ayat. Apa? Dia kata moga rohnya tenang dan mulia di sisi Allah. Kita sama-sama doakanlah Nampak dijelaskan dia macam ni. Dia tiba-tiba dia blank, tiba-tiba dia okey. Dia nervous kot sebab ada jejaka 4-4. Apa kena-mengena? Tak ada kena-mengena. Lepas tu kita ada juga daripada